Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, hari ni Nina nak share kisah seram daripada followers lagi. Disebabkan Nina dah lama tak cerita-cerita seram macam ni, jadi hari ni Nina akan lanjut 2 story untuk korang, okay? Apa pun minta maaf sekali lagi sebab suara Nina masih lagi tak okay, masih ada batuk-batuk sesama apa semua. Tapi insyaAllah Nina akan cuba deliver cerita ni sebaik yang mungkin. And thank you so much juga kepada korang yang doa yang baik-baik kepada Nina, dan Nina harap doa tu akan balik juga kepada korang nanti. Okay guys, Nina tak nak panjang-panjang lagi. Jom kita mula dengan cerita seram kita yang pertama. So without wasting any time, let's get started. Cerita yang pertama ni dikongsikan oleh Hairis. Dia cerita kejadian ni jadi pada tahun ni, iaitu pada bulan puasa. Masa tu diorang tengah tunggu waktu untuk berbuka, dan diorang plan juga untuk celebrate diorang punya birthday kawan diorang. So plan Hairis dengan kawan-kawan dia yang lain, diorang nak berbuka dekat kawasan Dewan Kuliah. Kawasan yang diorang nak berbuka ni kan memang jadi buat student lain berbuka puasa juga. So kalau memang buka kat situ memang meriah lah, tak adalah sunyi sepi sangat. Lepas dah berbuka apa semua, diorang pun celebrate lah birthday kawan diorang ni. Disebabkan diorang macam happy lah dapat celebrate dekat situ. Lagipun keadaan kat situ pun ramai kan. Diorang plan untuk berbuka sekali lagi keesokan harinya dekat situ juga. Tapi esok tu hari Sabtu tau, hari weekend. Jadi biasanya kawasan tu bila waktu weekend, student akan lagi ramai. Jadi kawasan tu akan jadi lagi crowded. Diorang pun fikirlah port mana yang macam agak privacy sikit lah, macam jauh sikit daripada student-student yang lain. Dekat kawasan Dewan Kuliah tu kan, ada satu kawasan iaitu tapak kawat kaki yang memang luas dan besar. Diorang pun macam kita berbuka dekat padang kawat tu lah. Lagipun dekat situ macam privacy sikit, tak ada orang kan. Jadi macam kita nak lepak ke apa, nak huha-huha, tak lah, macam terganggu orang lain kan. Lagipun diorang plan macam nak picnic under the sky gitu, nampak bulan bintang, nampak macam vibe-vibe dalam movie. Kawan-kawan Hairis yang lain pun setuju juga untuk berbuka puasa dekat situ. Esok tu diorang datang dekat padang kawat, and then macam biasalah berbuka puasa dekat situ. Ada yang bawa makanan, ada yang bawa alas apa tu macam tikar lah, alas kain untuk diorang ni duduk-duduk. Hairis kata tempat yang diorang berbuka ni memang jauh daripada orang lain. So pada masa tu diorang just berenam je dekat situ, memang tak ada orang lain selain diorang. Masa diorang tengah makan tu kan, tiba-tiba diorang dengar macam ada bunyi ketukan tau. Bukan seorang dua je yang dengar, tapi semua orang. Bunyi tu Hairis kata dia macam bunyi botol plastik yang diketuk berkali-kali. Jadi nak think positif punya pasal kan, diorang anggaplah mungkin benda tu dah kekatu yang terbang langgar lampu yang ada kat situ kan. Sebab kebetulan pada masa tu memang ada banyak kekatu yang tengah hinggap ataupun tengah terbang-terbang dekat lampu. Diorang pun tak fikir apa-apa dan terus sambung makan macam biasa. Tak lama lepas tu, dua orang kawan Hairis ni nak pergi ke toilet. Balik je diorang daripada toilet tu, diorang cakap, guys, korang tahu tak, dekat Dewan Kuliah tak ada orang langsung tau. Diorang pun macam pelik lah, sebab biasanya dekat Dewan Kuliah tu kalau waktu weekend, Sabtu, Ahad, memang crowded dekat situ, memang penuh orang. Tapi pada malam tu kawan dia kata tak ada student kat situ. Diorang pun macam okay, kita pergi check betul ke tak memang tak ada student kat situ. Macam pelik jugalah. And then diorang pun berjalan lah beramai-ramai ni ke Dewan Pentadbiran. Dekat Dewan Pentadbiran ni ada satu cafe lecturer yang mana dekat situ ada student selalu gunakan untuk majlis berbuka puasa. Dekat kafe tu adalah student-student lain tengah berbuka. Tiba-tiba diorang nampak ada seorang guide ni dekat kafe tu juga. Diorang pun fikirlah, diorang ingat guide tu datang nak halau diorang tau. Jadi diorang pun macam suruk-suruk lah sikit kan. Lepas tu adalah dua orang kawan dia ni pergi intai guide tu dari jauh. Kononnya macam nak cover line lah. Guide tu memang datang nak halau diorang ke, nak apa ke, just nak lalu ke apa, macam tu lah, macam nak busy body sikit. And then masa diorang berdua yang pergi intai guard tu kan, patah balik dekat diorang, salah seorang daripada kawan dia tu jatuh tersungkur tau. Ibarat macam dia kena tolak dengan sesuatu, macam tiba-tiba tak ada punca, tak ada apa kat situ, kau jatuh. Diorang pun masa tu macam dah tak sedap hati lagi. Satu, diorang risau lah kalau guard tadi tu datang marah diorang kan, sebab tiba-tiba ceroboh kat situ ke apa. Jadi diorang pun kemas lah barang-barang diorang yang diorang piknik tu, and then diorang balik ke bilik. Masa diorang nak balik ke bilik ni, diorang ambil jalan yang agak jauh sikit, itu dekat Jalan Tangki. Masa diorang jalan dekat situ, tiba-tiba ada salah seorang kawan diorang ni tegur, bunyi apa tu? Korang dengar tak? Tapi yang lain-lain memang tak dengar apa-apa, melainkan kawan dia yang seorang tu je. Salah seorang kawan Hairis tadi bernama Ika. Jadi Ika ni jenis yang ada sixth sense juga. Jadi Ika ni rasa macam ada benda yang ikut Ika ni balik ke bilik tau. Macam ada benda lah yang follow dia balik. Jadi Ika ni pun dia beritahu lah dekat Hairis, Hairis, aku rasa sebenarnya macam tak sedap hati sangat lah, sebab
aku rasa macam ada benda lah ikut aku balik. Haris ni pula jenis yang ada sixth sense jugalah macam Ika. Dia pun boleh rasa juga benda-benda macam tu. Tapi Haris kata tak adalah Ika, tak ada benda pun ikut kau, mungkin perasaan kau je. Jadi bila benda pelik macam ni jadikan, Haris ni pun decide nak beritahu dekat mak dia. Rupa-rupanya tempat yang diorang pergi buka puasa tadi tu adalah pintu gerbang nak masuk ke kampung Alam Bunian guys. And then benda tu berkenaan dekat Ika dan juga Haris sebab diorang berdua ni special. Tapi benda tu tak boleh nak ambil diorang berdua ni sebab dikatakan diorang berdua ni ada penjaga. Atuk Ika ni pun jenis yang pandai berubat juga tau. So atuk dia explain yang Bunian tu memang nak diorang semua. Bukan Bunian tu je, tapi ada lagi 3 makhluk yang nakkan diorang ni juga. Dalam 6 orang tadi tu kan, Haris, Ika apa semua tu kan, tapi ada seorang ni yang paling teruk kena kacau tau. Masa diorang tengah chat dekat dalam grup WhatsApp kan tentang kejadian-kejadian yang pelik jadi dekat diorang ni kan, ada seorang kawan dia ni, Nina panggil dia Amir lah sebab Haris ni tak cakap dia siapa. Okay, so Nina just namakan dia Amir. Okay, jadi Amir ni dia tak buka grup chat tu tau. Jadi dia tak tahu apa yang terjadi pada malam tu, apa yang terjadi dekat kawan-kawan dia yang lain lepas diorang balik daripada bilik. Malam tu juga kawan dia yang si Amir ni pergi ke belakang masjid dengan roommate dia. Okay, dekat belakang masjid ni ada satu bekas ataupun orang panggil macam gerobok rezeki untuk student. Jadi gerobok tu dia ada macam Maggi, makanan-makanan ringan macam air 3-in-1 juga, hadiah daripada student lain diorang sumbangkan dekat situ supaya student lain yang macam ada masalah kewangan ke, ada tak cukup makan ke, boleh pergi kat situ ambil je makanan situ for free saja. Jadi Amir ni dengan roommate dia nak pergi kat situ nak ambil air Nescafe. Tiba-tiba bila diorang sampai dekat situ, diorang nampak ada seorang perempuan yang pakaian telekung warna hitam tau. Muka memang Amir ni tak nampak sebab benda tu just tunduk macam tu je. Bila dah terkejut punya pasal, diorang ni pun lari lah balik ke bilik. Dah balik bilik tu barulah Amir ni buka grup chat dia, barulah dia tahu apa yang terjadi dekat kawan-kawan dia yang lain. Bukan tu je tau, masa dia tidur dia kena tindih, dia kena cakar guys. Dekat seminggu jugalah diorang ni kena kacau benda-benda macam tu. Tapi Haris ni kata dia tak kena kacau apa-apa pun, cuma kawan-kawan dia je yang kena kacau. Tak lama lepas tu Atuk Ika ni pun datanglah jumpa diorang semua ni untuk berubat. Atuk Ika ni kan boleh berubat, jadi dia datanglah untuk tolong kawan-kawan cucu dia. Atuk dia cakap lah yang kacau diorang ni ada 3 benda, iaitu bunian, jin kafir dengan jin Islam. Dekat tangki tempat yang diorang lalu tu ada jin kafir yang nakkan diorang semua. Jin Islam tadi tu pula dia merupa jadi perempuan yang pakai telekung hitam tu, jadi dia muncul macam nak bagi warning lah. Dan jin kafir jugalah yang tarik kawan dia tu yang tiba-tiba jatuh masa balik ngintai guard tadi. Atuk Ika tu kata lagi bunian tu memang sebenarnya nak bawa balik diorang semua tu ke alam dia tau pada malam tu. Tapi malam tu dia cuma just main-main je dulu tau, macam nak test jadi ke tak, macam tu lah. Tapi Alhamdulillah lah, Allah selamatkan diorang selamat, cuma ada gangguan sikit lah. So sampai sekarang diorang ni memang trauma dengan kejadian macam ni. Haris kata kampung Bunian tu sebenarnya agak besar, dia punya keluasan tu 5 km radius tau. So dekat situ memang tempat tinggal dia, cuma mata kasar kita je yang tak nampak guys. So apa pendapat korang tentang kisah ni? Korang ada pengalaman juga ke kena kacau dengan Bunian, atau korang hampir pernah termasuk dalam kampung Bunian? Komen dekat bawah. So next story. Cerita yang kedua ni pula dikongsikan oleh Ika yang berasal dari Terengganu. Ika cerita benda pelik ni terjadi semasa dia berpantang dekat rumah mertua tau. Jadi lepas dia dah kahwin dengan suami dia, dia memang terus tinggal dengan mertua dia lah. Kejadian ni jadi masa tu tahun 2019. Masa tu dia tengah pantang lahir anak yang pertama. Biasanya kan orang yang dalam pantang ataupun ibu yang dalam pantang ni, dia punya emosi kan macam mudah terusik sikit. Nak pula baru first time beranak kan, tak ada pengalaman, jadi lagilah semua benda macam serba tak kena. Disebabkan rumah mertua dia tu macam tak ada orang, just ada mak mertua dia, ayah mertua dia husband dengan anak dia baru lahir tu. Jadi rumah tu jadi agak sunyi sikit. Adik-beradik suami dia yang lain semua tinggal dekat luar tau. Jadi Ika dengan husband dia tinggal dengan mak mertua dia. Bila rumah tu macam tak ramai yang tinggal, jadi suasana lah rumah tu macam agak sunyi sikit. Nak dijadikan cerita, pada masa tu Ika ni dia tertidur lepas dia menyusukan baby dia. Jadi masa tu dia tertidur dalam waktu tengah hari. Jadi anak dia, mak mertua dia jaga dekat luar. So masa tu Ika dia tertidur dekat dalam bilik. Suami dia memang tak ada sebab pergi kerja. Jadi masa Ika ni dia tengah tidur, tiba-tiba dia terjaga tau. Bila dia terjaga tu, dia buka je mata, dia nampak ada satu lembaga yang besar berbulu, mata merah, tengah berdiri tegak dekat hujung katil. Yang seram tu, benda tu memang tengah tengok Ika tu. Jadi bila dia buka je mata, benda tu dah macam dekat depan dia macam tu, tapi dekat hujung katil dia. Dia yang masa tu baru bangun tengah mamai terus jerit sebab terkejut.
dalam kabut lah mak mentua dia datang masuk, tanya, Ika kenapa ni, kenapa jerit? Lepas tu Ika pun cerita lah apa yang dia nampak tu. And then mak mentua dia kata, tak apalah Ika, tak payah tidur dalam bilik ni, tidur dekat luar je. Jadi dia pun bangunlah berehat dekat ruang tamu dengan anak dia yang ada dekat luar tu. Yelah, mak mentua dia pun risau jugalah kan, nak biar menantu dah lah dalam pantang kan, nak duduk sorang dalam bilik macam tu dah kena kacau macam tadi tu kan. Jadi better duduk kat ruang tamu lah dengan dia, at least apa jadi dia ada. Orang kata kan, perempuan yang dalam pantang ni sebenarnya benda-benda halus ni macam suka. Esok malam tu Ika dalam bilik dengan suami dengan anak dia. Jadi time tu suami dia tengah main lah dengan anak dia kan, layan perangai apa semua. And then diorang ni masing-masing tertidur. Jadi tinggallah Ika seorang-seorang yang masih lagi terjaga. Kena pula time tu Ika ni rasa lapar pula. Jadi Ika kata time tu dah pukul 10 malam dah. Mak ayah mertua dia memang dah masuk tidur. Biasalah orang tua kan, orang tua ni jenis yang suka tidur awal. Sebab diorang akan bangun waktu-waktu subuh, waktu-waktu awal diorang akan bangun dah. Jadi Ika ni dia dah rasa lapar. And then dia keluar daripada bilik dan dia duduk dekat kursi yang ada dekat ruang tamu. Time tu lampu dekat ruang tamu tu je yang terbuka. Yang dekat bahagian-bahagian dalam rumah tu yang lain semua gelap. Ruang tamu pula memang bertentangan dengan dapur tau. Jadi daripada ruang tamu ni boleh nampak straight dapur, boleh nampak sinki apa semua. Masa Ika ni dia tengah tengok TV kan, jadi dia bangunlah nak pergi ke dapur nak ambil makanan. Tapi bila dia bangun je macam tu, dia nampak macam ada ayah mertua dia dekat dapur guys. Ayah mertua dia pakai baju Melayu, kain plekat dengan kopiah. Dan masa tu ayah dia tengah berdiri dekat tepi sinki tau. Dekat tepi sinki tu ada tong sampah. Jadi ayah dia berdiri dekat situ. Ika yang bangun tadi tu kan, dia macam ayah, masa bila ayah keluar? Macam tu lah. Sambil dia tengah fikir ni, dia duduk balik. Jadi dia macam tertanya lah, ayah buat apa kat dapur? Tadi rasanya ayah tak pergi surau pun. Lagipun sekarang dah pukul 10. Takkanlah ayah baru balik, lewat sangat kalau baru balik ni. So benda-benda macam tu main dalam fikiran dia tau. Sedangkan dia tahu yang ayah dia ada dalam rumah, tak pergi mana, tak pergi surau. Tapi dia nampak dekat dapur tu ayah dia pakai baju Melayu, kopiah, kain plekat, macam baru balik dari surau. Jadi Ika ni pun off lah TV sebab dia rasa masa tu macam dah tak best dah. Tapi masa dia nak masuk dalam bilik tu, ayah mertua dia keluar daripada bilik guys. Ayah dia pun tegur lah, buat apa Ika? Tengok TV ke? Jadi Ika ni macam tengok TV. Tapi pada masa yang sama dia memang dah pelik dah. Baru tadi dia nampak ayah dia dekat dapur, tiba-tiba dia nampak ayah mertua dia keluar daripada bilik. Jadi korang rasa dia pun dah macam mana satu bapak aku pun aku dah tak tahu. Tapi masa ayah dia keluar daripada bilik tu, ayah dia memang tak pakai baju Melayu, melainkan kain pelikat sahaja. Kopiah lagilah tak ada guys. Jadi kat sini kita boleh tahu yang apa yang dia nampak dekat dapur tu adalah benda yang menyamar sebagai ayah mertua dia. Kalau korang nak tahu, Ika ni cerita dia selalu jugalah terbau bau wangi dalam rumah tu. Dia kata bau tu bukannya bau bunga, tapi bau wangi macam perfume. Cuma bau perfume tu dia tak biasa bau. Maksudnya orang yang dalam rumah tu tak pernah pakai bau perfume tu. Selain daripada kejadian tu, Ika ni selalu terdengar macam orang seret slipper dekat luar rumah dia. Kadang-kadang tu dia dengar macam ada orang buka pai air dekat dapur tau. Even macam-macam gangguan, tapi still diorang tak tahu dari mana datang gangguan tu. Ayah mertua dia dulu ni polis hutan. So ayah mertua dia ni banyak lah bawa balik barang-barang yang dia jumpa dekat dalam hutan. Tapi tak sure lah sama ada benda tu datang daripada benda yang ayah dia bawa balik dulu ke tak sure. Lagipun ayah mertua dia memang dah pencen lama dah, since tahun 2005 lagi. Ika cerita juga mak mertua dia dulu pernah kena sampuk tau. Bila dia sampuk tu dia merangkak macam harimau. Yang ni memang seram, tapi Ika tak cerita detail lah macam mana kejadian tu. Mungkin masa tu dia tak ada lagi dekat dalam rumah tu, jadi husband dia ceritakan balik lah apa yang terjadi. Gangguan-gangguan dalam rumah tu melarat sampai benda tu mengganggu anak Ika yang kedua. Jadi bila Ika ni dia lahirkan anak kedua dia yang baru tu, anak dia ni selalu mengigau tau. Kadang menangis tengah malam, tak ada punca, tak ada sebab, tiba-tiba menangis je. Sampailah anak kedua dia ni berumur 5 bulan, masalah ni tak pernah berhenti. Sampailah anak kedua Ika ni dia demam panas, and then diorang decide nak bawa pergi jumpa ustaz lah untuk berubat. Bila diorang bawa pergi jumpa ustaz untuk berubat, ustaz ni kata sebenarnya anak Ika tu dia tak nampak orang lain melainkan Ika je. Orang-orang lain dekat sekeliling dia nampak benda lain. Jadi masa diorang datang ke rumah ustaz tu kata anak kedua diorang yang bernama Suri ni menangis sebab dia nampak ada benda besar belakang ayah dia. That's why lah masa dia datang tu dia memang dah menangis-nangis, jerit semua. Sebab masa tu dia tak nampak orang, dia nampak mak dia je yang orang. Ustaz pun explain baik-baik. Dia kata rumah diorang duduk tu sebenarnya ada benda lain yang tumpang. Benda tu pula ada tuan guys. Tuan dia pula memang rapat dengan family Ika ni dan tinggal dekat-dekat dengan rumah dia. Tapi diorang tak nak lah tuduh siapa, even diorang dah syak siapa orang tu. Lama jugalah anak dia ni demam, dan anak dia ni cuma demam pada waktu malam je. Waktu siang okey, tak ada masalah. Bila masuk je waktu malam dia akan demam, nangis, macau semua. Lepas dah berubat dengan ustaz tu, barulah alhamdulillah semuanya okey macam biasa. Cuma sampai sekarang Ika ni tak tahu apa benda yang mengacau dekat dalam rumah tu. Sama ada yang datang daripada hutan ataupun yang menghantar.
guys, itu sajalah perkongsian Nina 2 story ataupun 2 kisah seram daripada followers ataupun daripada kawan-kawan kita. Kalau korang suka dengan cerita-cerita yang Nina kongsikan, jangan lupa untuk subscribe, turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang, dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.